بسم الله الرحمن الرحيم. Firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. Surah Al-Imran ayat 126 hingga 127. Artinya, dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu malaikat sebagai khabar gembira bagi kamu, dan akan bertenanglah hati kamu kerananya. Dan kemenangan itu hanyalah dari Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Ayat ini berkait dengan peperangan Badar yang kita baca minggu lepas. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bala tentera malaikat untuk membantu tentera Islam yang sedikit jumlahnya, yang tidak banyak senjatanya, menghadapi tentera musuh yang ramai jumlahnya dan banyak senjatanya. Ayat ini menyatakan huraian kepada ayat-ayat yang kita baca dahulu berkenaan dengan Allah menurunkan bala tentera malaikat untuk membantu orang-orang yang beriman bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terdapat kekhilafan di kalangan para ulama. Adakah tentera malaikat itu berperang ataupun mereka turun saja? Ada kalangan ulama yang mengatakan bahawa tentera malaikat ikut berperang sama dengan orang-orang yang beriman. Ini disaksikan oleh para sahabat yang hadir dalam peperangan Badar. Orang-orang yang tidak dikenali berperang bersama-sama dengan mereka. Dan dilihat bagaimana kepala orang-orang kafir dipancung. Dan melihat bagaimana musuh-musuh itu rebah. Dengan tidak sempat mereka membunuhnya. Ini menunjukkan penglibatan para tentera malaikat. Di sana ada ulama mengatakan bahawa malaikat tidak berperang. Mereka hanyalah turun untuk memberi semangat kepada orang-orang yang beriman. Dimasukkan ke dalam hati orang-orang yang beriman itu ketenangan dan keberanian. Di antara dalil mereka yang mengatakan malaikat tidak berperang ialah ayat yang dibaca ini. Di mana Allah menyebut, wa ma ja'alahu Allahu illa bushra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Dan tidaklah Allah menjadikannya malaikat yang diturunkan itu illa bushra lakum, malaikat untuk menyampaikan berita gembira kepadamu, wa litatma'inna qulubukum bih, dan untuk menenangkan hati-hati kamu sehingga kamu tidak merasa takut. Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim, dan tidak ada kemenangan itu malaikat datang daripada sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemenangan itu bukan perbuatan manusia, bukan rekaan manusia. Kemenangan itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila orang-orang yang beriman itu ikhlas hatinya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana niat kerana Allah bukan sahaja bila nak semayang, sahaja aku semayang zuhur kerana Allah Ta'ala, puasa kerana Allah Ta'ala. Termaksudlah berjuang, berjihad dengan niat kerana Allah Ta'ala.
bukan kerana untuk menunjuk-nunjuk kepada manusia, untuk bermegah, untuk mengejar kemewahan dunia, tetapi supaya agama Allah itu menang, agama Allah itu tinggi. Seorang sahabat bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu immiyatan, war-rajulu yuqatilu liyura makanuh, faman fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, orang yang berperang kerana kepentingan kaum, hak dia. Orang yang berperang supaya dilihat oleh orang, dia berani. Siapa yang sebenarnya berjuang kerana Allah, jalan Allah? Jawab Rasulullah SAW, "Alladhi yuqatilu litakuna kalimatullahi al-ulya, fahuwa fi sabilillah." Orang yang berjuang supaya kalimah Allah itu tinggi, itulah dia fi sabilillah, jalan Allah. Litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimah Allah itu tinggi. Apa makna kalimah Allah itu? Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, iaitu agama Islam, supaya agama Islam ini mengatasi segala ajaran-ajaran yang lain. Apa makna mengatasi segala ajaran-ajaran lain? Bermakna hukum hakamnya memerintah, hukum hakamnya berkuasa. Undang-undang Islam mengatasi hukum yang lain. Kalau hukum yang lain mengatasi hukum Islam, bermakna Islam dipijak. Ini maknanya. Inilah perjuangan yang mesti diambil oleh orang Islam, supaya Islam itu memerintah, berdaulat, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW setelah tidak boleh memerintah di Mekah, maka berhijrah ke Madinah untuk mendirikan kerajaan Islam, kemudian menghadapi musuh-musuh yang nak menjatuhkan kerajaan Islam. Inilah dia Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira." Suratul Ahzab ayat 9. Artinya, hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika datangnya kepada kamu tentera-tentera, lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu lihatnya, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini berkait dengan peperangan Ahzab. Kalau tadi peperangan Badar, ini peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ialah peperangan yang berlaku pada bulan Syawal, bulan ini, bulan Syawal, di zaman Nabi SAW, yang kita sebut wahazamal ahzab wahdah, dan Allah membinasakan tentera Ahzab dalam keesaannya. Tentera Ahzab, tentera yang ditubuhkan dengan kerjasama di antara pemimpin-pemimpin Yahudi di Madinah yang datang ke Mekah bersama pemimpin-pemimpin Mekah dan ketua-ketua kabilah Arab yang berada di keliling Mekah dan Madinah. Padahal pemimpin-pemimpin Yahudi ini adalah ahli kitab. Ahli kitab ini ialah orang yang tahu kitab. Zaman lain ni orang tahu kitab, orang panggil apa? Tok Guru, Ustaz. Ini ahli kitab. Mereka adalah ulama-ulama ahli kitab, pemimpin-pemimpin ahli kitab yang tahu Taurah dan Injil, yang tahu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah SAW datang ke Madinah berhijrah, mereka tengok sendiri di hadapan mata mereka muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubuhnya, perangainya betul
sebagaimana yang disebut di dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil, disebut oleh nabi-nabi Bani Israel, disebut semua. Mereka tahu bila Nabi datang ke Madinah, mereka tidak beriman. Sebab apa tidak beriman? Kerana mereka merasakan kalau ikut Nabi susah. Kalau ikut Nabi hilanglah kekayaan. Satu. Yang keduanya, Nabi yang dilantik daripada kaum Arab, bukan kaum Yahudi. Ini semangat kebangsaan tinggi sangat. Tinggi semangat kebangsaannya. Macam orang yang tinggi semangat Melayu lah. Islam tak tahu duduk di mana. Tinggi semangat kebangsaannya. Lalu mereka menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam senyap-senyap mereka pergi ke Mekah. Mereka ditemui oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Sebelum diajak berpakat, pemimpin Mekah kata nak tanya dulu. Kami nak tanya dulu. Kami ini berperang dengan Muhammad, berlawan dengan Muhammad, bukan orang lain keluarga Nabi. Muhammad dia mengaku dia jadi Nabi, jadi Rasul. Kamu adalah golongan ahli kitab, golongan orang yang tahu, orang yang ada ilmu. Kami nak tahu mana betul antara kami dengan Muhammad. Siapa yang betul? Lalu pemimpin dan ulama ahli kitab mengatakan, kamu yang betul, Muhammad yang sesat. Dia sanggup cakap begitu, padahal tahu surga neraka. Surga neraka tahu. Jangan pelik lah. Jangan berasa pelik. Pasal apa orang yang tahu lawan Islam, tahu syurga neraka. Ini dia kisahnya. Tuang sebut sudah ada zaman Nabi SAW. Akhirnya mereka berpakat menubuhkan satu barisan bersekutu. Dikumpulkan kabilah-kabilah Arab, Quraisy, Ghatfan dan lain-lain lagi, Bani Bakar. Kabilah-kabilah yang ramai ini dikerah untuk membentuk satu bala tentera yang dinamakan Ahzab. Jumlahnya dianggap 10,000 tentera yang lengkap dengan alat-alat perang di zaman itu. Dalam keadaan Madinah, orang Islamnya tak siapa lagi 10,000. Campur semua sekali, orang tua, orang perempuan, budak-budak, campur orang uzur. Tak boleh nak sama dengan bala tentera Ahzab. Dalam keadaan senjata yang lengkap. Apabila perisikan ialah anggota risik yang mendapat maklumat rahsia, memaklumkan kepada Nabi SAW bahawa orang-orang Yahudi dan Quraisy membentuk tentera Ahzab dan mereka sudah bersedia untuk menyerang Madinah. Lalu Nabi SAW bermesyuarat dengan sahabat-sahabatnya. Bagaimana kita nak menghadapi tentera yang ramai ini? Lalu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman seorang sahabat yang berasal daripada Parsi, Iran. Dia masuk Islam. Dia cari Nabi bila dia dapat berita daripada ahli kitab akan zahir Nabi akhir zaman. Dia berhijrah ke Madinah dan akhirnya dia masuk Islam. Jadi sahabat yang setia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Salman, wahai Rasulullah, saya tengok orang-orang Parsi. Parsi ialah satu kuasa besar dunia di zaman itu. Bila berperang menghadapi musuh, di antara cara pertahanan menghadapi musuh, terutamanya musuh yang lebih ramai, lebih besar jumlahnya, ialah menggali parit. Digali parit
sebagai benteng pertahanan, kubu pertahanan, digali parit. Maka dicadangkan supaya digali parit di semua kawasan-kawasan yang mengelilingi Madinah yang boleh dilalui oleh musuh, kecuali bukit. Boleh orang tunggu di atas bukit, kecuali kawasan kebun yang ada pagar-pagar dia, tanaman dia, ada benteng semula jadi. Kawasan orang-orang Yahudi, Bani Quraizah, Bani Nadir, Qainuqa, yang ada perjanjian pertahanan dan bertahaluf, persepahaman dengan Nabi SAW. Mereka jaga sendiri, diharapkan mereka jaga. Kawasan-kawasan yang lain digali parit yang panjangnya beberapa kilometer, beberapa batu, bukan pendek, jauh. Caranya ialah membahagi mengikut pasukan dan kampung masing-masing. Masing-masing kampung ada tempat dia gali. Dibahagi-bahagi. Dalam masa yang cepat, mereka berjaya menggalikan parit pertahanan. Berlaku satu peristiwa mukjizat. Ada kawasan yang ada batu besar tak boleh nak gali. Lalu mereka beritahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi pergi sendiri menggunakan batang besi dan Nabi memukul batu itu sehingga keluar cahaya. Nabi kata, aku nampak bangunan-bangunan Parsi, menandakan Parsi akan jatuh. Aku nampak bangunan-bangunan Rom akan jatuh. Rom akan jatuh. Bukan saja kita akan menang menghadapi bala tentera musuh ini, bahkan insya-Allah kita akan menjatuhkan Parsi dan Rom, dua kuasa besar dunia. Allah Ta'ala menyebut dalam ayat-ayat yang panjang dalam suratul Ahzab, satu surah, di antaranya dihuraikan, idh ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika ibtuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida wa idh yaqulul munafiqun walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Dan ingatlah apabila musuh datang untuk menyerang kamu dari atas dan bawah. Musuh datang dengan ramai dari atas dan bawah untuk menyerang kamu. Di masa itu ada orang yang terbeliak matanya kerana ketakutan. Terbeliak mata, bukan sebarangan. Terbeliak mata ni nak hitam, sehingga nampak mata putih, mata hitam tenggelam kerana ketakutan musuh yang menyerang. Wa balaghatil qulubul hanajir, dan jantung-jantung hampir terjeluak ke halqum, Tuhan kata. Jadi kembung siapa nak jeluak, jatuh nak tubik ke halqum. Wa tazunnuna billahi az-zununa, dan kamu telah melakukan sangkaan terhadap Allah dengan berbagai-bagai sangkaan. Orang-orang yang beriman mempunyai sangkaan yang benar. Sangkaan Allah Ta'ala akan memenangkan. Allah Ta'ala tidak mensia-siakan. Orang-orang yang munafik, ini peluang kita nak lawan Nabi balik. Orang-orang yang lemah iman, dia beriman, imannya lemah, mengatakan habislah kita kali ini. Hunalika ibtuliyal mu'minun. Di sana orang beriman diuji. Wa tazunnuna billahi zununa wa idh yaqulul munafiqun, dan ketika berkatalah orang-orang munafik, walladzina fi qulubihim maradun, dan orang yang ada penyakit dalam hati dia, yang ada waswas iman dia. Ma wa'adallahu wa rasuluhu illa ghurura. Tidaklah Allah dan Rasul menjanjikan kepada kita malaikat untuk menggoda, menipu kita saja.
Nabi kata Islam akan menang ni nak tipu kita. Nak tipu kita saja. Ini bukan sungguh. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang lain. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'ada Allah qalu dan sesungguhnya orang yang beriman itu menjadikan Rasulullah ikutan yang paling baik. Orang yang beriman menjadikan Rasulullah ikutan yang paling baik. Kepada mereka yang mengharapkan Allah, mengharapkan pahala Allah dan ingat ke hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, ingat Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ini satu puak. Orang yang beriman ikut Rasulullah, gali parit sama. Sama-sama gali parit. Rasulullah pun gali parit sama. Bergotong royong, sama-sama berpeluh, berdebu. Bahkan Rasulullah sendiri memukul batu yang pejal sehingga pecah. Ini orang yang beriman. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan manakala orang-orang yang beriman melihat bala tentera Ahzab yang jumlahnya sangat ramai, sangat besar jumlahnya, berlipat kali ganda daripada jumlah mereka, lalu mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah Ta'ala berjanji, dan benar Allah dan Rasulnya berjanji. Apa makna berjanji? Berjanji kalau kita beriman, kita akan diuji oleh Allah. Kalau iman kita sungguh, kita diuji oleh Allah. Kalau kita tidak diuji apa-apa, senang lenang duduk rumah, menunjukkan iman kita tak sungguh, tak menunaikan tuntutan iman sebagaimana yang diajak oleh Nabi SAW. Kita fikir banyak, senang lenang duduk rumah, sembahyang dah, lepas tu pergi Mekah acak kali, tak ada apa dia, cara senang je, tak ada apa. Ini menandakan iman kita tidak pernah. Tak pernah iman kita, tak sungguh iman kita. Sekarang kita telah diuji oleh musuh-musuh yang datang untuk menghapuskan kita. Wa sadaqallahu wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan benarlah Allah dan Rasulnya, benar sungguh kita telah diuji, dan tidaklah menambahkan kepada mereka melainkan menyerah diri yang lebih, iman yang lebih lagi, lebih kuat, dan Islam yang lebih kuat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang yang beriman itu, di kalangan orang beriman yang banyak itu, Tuhan kata ada orang yang berjanji dengan janji yang benar. Apa dia janji? Janji nak mati. Nak mati dalam perjuangan Islam, dia berjanji. Dia sanggup mati kerana nak menegakkan Islam, menghadapi musuh Islam. Ada kalangan mereka yang telah menunaikan janji itu, yang sudah mati sebelumnya. Mati syahid di medan perang Badar, mati syahid di medan perang Uhud, dan di medan-medan yang lain yang sudah mati. Dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk mati, tunggu giliran untuk mati, yang tidak akan menyerah kalah. Dan mereka ini Tuhan kata wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak akan mengubah janji mereka sekali-kali. Ada kumpulan ini di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum dan di kalangan orang Islam. Di mana peperangan Ahzab berakhir dengan Allah Ta'ala menurunkan angin dan bala tentera yang tidak dapat dilihat. Angin yang sejuk, tentera Allah, angin. Dan tentera-tentera malaikat yang tidak dapat dilihat, yang mereka tak nampak. Dan Allah Ta'ala masukkan perasaan-perasaan gerun di dalam musuh-musuh. Dan Allah Ta'ala jadikan mereka berbalah
sesama mereka. Berkelahi sesama sendiri. Berlawan sama sendiri. Terutamanya apabila seorang yang datang baru nak masuk Islam, sepatutnya bila susah tak ada orang masuk Islam lah. Ini ada seorang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya masuk Islam. Tuhan jadikan begitu. Tapi saya minta jangan beritahu pada siapa dia. Jangan beritahu pada siapa dia. Saya nak masuk dalam bala tentera Ahzab. Saya kenal Abu Sufyan, ketua dia. Saya kenal pemimpin-pemimpin Bani Bakar. Pemimpin-pemimpin Ghatfan. Saya kenal mereka ini. Saya nak laga-lagakan mereka. Maka Nabi izinkan. Dalam keadaan dia tidak diumumkan Islamnya. Maka dia merangkak masuk dalam musuh. Dan dia bertemu dengan Abu Sufyan. Mengatakan bahawa nampaknya orang belalek ni tak apa sungguh dah. Berikut ni pula beritahu hak ni tak apa sungguh dah. Akhirnya timbul perasaan tak mempercayai antara satu sama lain. Dan Rasulullah menugaskan Huzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat, untuk mengintip masuk sama dalam musuh. Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah tanya, siapa kalangan kamu yang sanggup masuk kalangan musuh? Senyap belaka. Senyap. Rasulullah kata Huzaifah, mau pergi. Dapat aku pun pergi. Di malam yang sangat sejuk. Masuk dalam kumpulan musuh. Sehingga masuk dalam khemah Abu Sufyan yang bergelap. Abu Sufyan berpanda, takut ada orang dua masuk, tanya nama. Tanya nama, sebut nama. Siapa giliran dia sebut nama dia derah. Nama apa dia sebut tak tahulah. Dan terlepas dia, Tuhan lepaskan dia. Dan dia balik semula ke khemah. Dalam keadaan sebelum subuh dia balik. Dan dia tidur dia kerana terlalu keletihan. Terlalu letih. Nabi mayang subuh dia tak bangun, letih sangat. Sehingga Nabi cocoh dia, ya Namuam, qum, wahai penidur, bangun. Nabi kata, Huzaifah kata, aku pun bangun, terkejut. Kerana keletihan. Ini kisah peperangan Ahzab yang terkenal. Yang berakhir dengan tentera Ahzab melarikan diri, mencabut khemah masing-masing. Inna wa hazamat ahzab wahdah, dan Allah Ta'ala membinasakan Ahzab dalam kesaannya. Ini peristiwa Ahzab. Ketika Nabi SAW berada di dalam Al-Arinin, tempat yang disediakan oleh para sahabat bersama-sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, di dalam peperangan Badar, terjaga daripada mengantuk dan bersabda. Ini pula hadis-hadis. Hadis-hadis yang menceritakan tentang penglibatan malaikat di dalam peperangan. Di antaranya ialah ketika peperangan Badar, balik perang Badar balik. Ini hadis menceritakan sebelum berperang, sahabat-sahabat kalangan Ansar mengatakan, ya Rasulullah, kami nak buat satu bangunan kecil daripada kayu, danga lah, yang boleh diusung. Nak suruh Rasulullah duduk dalam tu. Macam kereta perisai lah. Istilahnya kereta perisai. Rasulullah duduk dalam tu. Kalau ada kecemasan, Rasulullah masuk dalam tu, kami berperang dengan musuh. Mati-matilah untuk menyelamatkan Islam. Kalau berlaku apa-apa, beberapa orang ditugaskan untuk mengusung Al-Arin. Al-Arin ni usung dan bawa Rasulullah di lewa medan perang. Untuk melangkah undur dan menyusun semula saf barisan untuk meneguhkan perjuangan kalau memerlukan masa yang panjang. Nabi kata, ya buatlah, kata Nabi. Mereka pun buat. Ketika Nabi duduk di dalam Al-Arin, istilahnya macam kereta perisai lah. Ini persediaan. Nabi bersedia, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Tuhan kata, bersedialah segala kemampuan kamu dengan kekuatan.
menyediakan senjata dan kekuatan mengikut zaman dan masa, bukan pakai rebuh minyaknya, pakai japi rebuh minyaknya. Bukan begitu, kerja bodoh mereka tu, kerja mengarut. Ini Nabi buat. Ini Nabi buat. Mereka menyediakan benteng, itulah kebal, tempat yang kebal. Hari ini istilahnya kereta perisai, iaitulah kereta kebal, tank, yang di mana pengarah-pengarah peperangan duduk di dalam perisai yang kebal ini untuk mengatur strategi. Anak buah berperang. Ini dia. Di mana Nabi duduk Al-Arin ketika dalam keadaan mengantuk. Nabi bersabda, "Hadza Jibril akhadha bizimami." Bizimami dengan mim, bukan nun. Bukan bizamani, itu salah. Bizimami dengan mim. Bizimami farasihi alaihi adatu harbin, rawahul Bukhari. Kalau zaman ni masa zimami, zimami tali, punca tali. Punca tali kuda. Ini dia Jibril sedang memegang tali kudanya, padanya kelengkapan perang. Nabi kata, aku nampak Jibril turun dah. Jibril duduk atas kuda, walaupun dia malaikat, menunggang kuda, memegang punca tali kudanya. Kedatangan malaikat juga ternyata di dalam peperangan selepas Rasulullah SAW wafat, sama ada di zaman sahabat radhiyallahu anhum dan zaman yang kemudian daripadanya, termasuk juga peperangan jihad yang sedang berlaku di zaman kita sekarang, apabila golongan Islam itu berada dalam keadaan yang amat terdesak. Kisah-kisah turunnya malaikat bukan saya berlaku zaman Nabi, termasuklah zaman sahabat, termasuklah zaman kita dalam peperangan menentang Rusia di Afghanistan. Pada tentera malaikat dilihat oleh para mujahidin, tentera malaikat bersama dengan mereka. Di antara contohnya, sebelum berlakunya serangan udara, mereka akan lihat burung-burung yang terbang memberi isyarat. Lalu mereka berundur di gunung, di gua-gua. Di sana ada penglibatan malaikat. Di Afghanistan, di Palestin yang berlaku hari ini, berperang, ada tentera malaikat yang dilihat memberi semangat kepada para mujahidin yang berperang di Palestin. Ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Dan ada yang dirakamkan pun. Yang dirakamkan. Yang dapat dirakam ala-ala yang ada pada hari ini. Yang ditunjuk. Mereka percaya kepada yang gaib, percaya kepada ni. Yang tak percaya kepada yang gaib, maka tak percayalah dia. Akan datang bila dalam keadaan yang terdesak, para malaikat memayungkan mayat orang yang mati syahid. Perkara ini dinyatakan oleh hadis, di mana menyebabkan Allah Ta'ala beri kelebihan. Di antaranya an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhi wa abki wa yanhaunani, bukan wa yanhaushani, wa yanhaunani, bukan shin tu bukan, wa yanhaunani wan nabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani faj'alat ammati Fatimatu tabki faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam tabkin aw la tabkina ma zalatil malaikatu tuzilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuh, rawahul Bukhari. Artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu katanya, manakala ayahku dibunuh syahid, aku telah membuka kain yang menutup mukanya dan aku menangis. Mereka melarang aku, tetapi Rasulullah SAW tidak melarang. Kemudian ibu saudaraku menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sama ada kamu menangis atau kamu tidak menangis, malaikat masih lagi memayungnya dengan sayap mereka sehinggalah kamu mengangkatnya. Ini peristiwa peperangan Uhud. Jabir bin Abdullah, seorang sahabat radhiyallahu anhu, ayah dia Abdullah, di mana Jabir ini tak pergi berperang dalam usia yang masih muda. Jabir salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, di mana dia ramai meninggalkan adik-beradik perempuan. Pada malam nak berperang, ayah dia panggil dia,
Wahai Jabir, kamu banyak adik-beradik perempuan, dan aku berasa aku akan mati dah dalam medan perang ini. Kalau aku mati, mu jaga baik-baik adik-beradikmu, kata Abdullah. Lalu memang betul esoknya Abdullah mati dalam medan perang Uhud. Dan Jabir pergi melihat mayat ayah dia yang berlumuran dengan darah. Lalu dia menangis. Para sahabat yang ada larang dia menangis, Nabi tak larang. Dan datang mak saudara dia, adik pada Abdullah, mak saudara Jabir, adik pada Abdullah yang mati ini, menangis. Nabi kata, mu menangis ke tak menangis ke? Kata Nabi, aku melihat malaikat terus menerus memayung sayap ke atas mayatnya, menunjukkan dimuliakan oleh malaikat. Di sinilah dalam mazhab dan para ulama mengatakan orang yang mati syahid ini mati syahid di medan, bukan syahid di luar medan, syahid di medan. Syahid di medan. Dan mazhab kita Syafi'i, semua mazhab mengatakan tak boleh dimandikan. Jenazah tak boleh dimandikan, ditanam sekali dengan darah dan pakaian berombongan dengan darah. Mazhab Syafi'i tidak payah disembayangkan. Mazhab-mazhab lain disembayangkan juga. Disembayangkan juga. Sebabnya Syafi'i kata Nabi tidak menyembahyangkan mereka yang syahid dalam perang Badar dan Uhud, menunjukkan bahawa sembahyang jenazah yang mati syahid di medan tidak wajib. Tetapi mazhab lain mengatakan bahawa Nabi pernah pergi sembahyang selepas itu di kubur syuhada-syuhada Uhud, menandakan bahawa disembahyangkan juga. Di sini timbul khilaf kalangan ulama, tidak jadi masalah. Ini khilaf orang hidup je. Orang hidup je khilaf. Ulama-ulama pun khilaf dalam masalah adakah disembahyangkan mereka yang syahid ataupun tidak. Syafi'i kata tidak disembahyangkan. Ada mazhab disembahyangkan. Oleh kerana itu, kalau kita melihat di Palestin ada orang sembahyang jenazah syuhada, itu mazhab yang menunjukkan disembahyangkan jenazah syuhada. Kalau kita sembahyang pun tak jadi apa, tak apalah juga. Ada kelebihannya. Tak sembahyang ada dalilnya, masing-masing ada dalil belaka. Jadi menunjukkan bahawa syuhada mempunyai kelebihan, di antaranya mereka dipayungi oleh sayap-sayap malaikat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Para malaikat ditugaskan mengucap amin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ammana al-imamu fa'amminu, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Al-Jamaah. Artinya apabila imam mengucap amin, maka hendaklah kamu mengucap bersama. Kerana sesiapa yang ucapan aminnya serentak dengan ucapan amin malaikat, nescaya diampun dosanya yang lalu. Hadis ini memberitahu perkara yang gaib, iaitulah malaikat berkata amin apabila imam kata amin. Di sinilah kita disunatkan menyebut amin walaupun kita tengah baca Fatihah, ataupun kita tunggu imam amin baca Fatihah. Itu yang sepatutnya. Bila imam sebut amin, kita sebut amin. Kerana amin iman itu diaminkan oleh malaikat. Terdapat satu perkara yang salah laku kalangan orang kita, termasuk Siddiq Mekah, Siddiq Madinah pun. Pitah tu imam kata amin dulu. Ini tak kena. Tok imam dah kata amin, kita kata amin dah. Dulu baru tak imam, mana boleh. Walaupun tak membatalkan semayang, tapi tak kena adab.
Bahkan tak boleh rokok dulu baru tak imam, sujud baru tak imam, tak boleh. Bahkan disebut dalam hadis, la taqumu hatta idza ra'aitum an aqum faqumu. Nabi kata, mu jangan bangun lagi sehingga mu tengok aku bangun, barulah mu bangun. Ni dok Tok Bila kata bangun, sof dulu baru tak imam bangun. Ni belajar mana tak tahu. Tak tahulah belajar mana. Habis jadi gitu berlaku. Tak ada untuk imam bangun, bangun dah. Mengikut adab yang diajar oleh Nabi SAW, ialah nanti imam bangun dulu, barulah makmum bangun mengikut imam. Itu sebelum sembahyang. Lepas tu imam membetulkan saf. Imam membetulkan saf. Betulkan saf. Betulkan saf. Istawu, istawu. Betulkan saf. Istawu wa aqimu wastaqimu. Betulkan saf. Ni Tok Bila pitah dulu. Saf kata Tok Bila. Bangun Tok Imam tak ada bangun lagi. Tu laju baru Tok Imam. Ni tak kena. Bukan batal tak batal sembahyang, tapi tak kena dengan peraturan yang diajar oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tak bolehlah tunjuk laju pada Nabi. Dalam hadis menyebut bila berpuasa Nabi buka dulu baru sembahyang. Kita sembahyang dulu baru buka, nak tunjuk rajin pada Nabi. Tak boleh, tak boleh, tak kena. Nabi kena ikut Nabi. Nabi pandailah. Sebabnya Nabi tahu dah, kalau sembahyang dulu tak ada buka, sembahyang tak kosong. Ingat ke nampak duk kuih depan. Tu dia. Makan dulu, buka dulu. Lepas tu barulah sembahyang. Ini cara yang diajar Nabi. Begitulah juga dalam masalah sembahyang berjemaah. Jadi tunggu, Nabi kata tunggu aku bangun. Tunggu imam bangun dulu, barulah makmum ikut bangun. Begitulah dalam berkata amin. Biar amin kita tu serakak dengan amin imam. Apa makna amin? Amin dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu disebut isim fa'il amar. Makna dia istajib. Dia bukan fa'il, dia isim fa'il. Bukan fa'il, bukan perbuatan, tapi nama yang merupakan makna perbuatan. Maknanya perkenankanlah wahai Tuhan. Segala doa yang dibaca dalam Fatihah itu minta Tuhan perkenankan. Jadi bila imam kata amin, malaikat kata amin. Maka amin kita bersama dengan amin imam. Jangan pitah dulu baru tak imam. Kalau dulu baru tak imam, dulu baru malaikat. Ni tak kena. Bukan batal, tak batal sembahyang. Cuma tak kena cara dia. Pakai kasut balik. Pakai kasut betul, tapi kasut balik. Boleh jalan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya, apabila seseorang kamu mengucap iman, malaikat di langit pun mengucapnya, maka betullah ucapan antara satu sama lain, nasihat ampun dosanya yang telah lalu. Di sini menunjukkan bahawa malaikat pun kata amin juga. Kalau kita sembahyang seorang, malaikat pun kata amin, sama dengan kita. Kalau kita malaikat ikut sama kata amin. Ini hadis yang kedua. Di kalangan mereka ada yang ditugaskan mengucap Allahu Rabbana wa lakal hamd. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan kami, dan bagimu segala kepujian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd. Fa inna man wafaqa qawluhu qawla al-malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya apabila imam membaca sami Allahu liman hamidah,
maka hendaklah kamu membaca Allahumma Rabbana lakal hamd. Kerana sesiapa yang berbetulan bacaannya dengan bacaan malaikat, nascaya diampun dosanya yang telah lalu. Di sini banyak riwayat. Ada Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd, Allahumma Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Boleh dibaca belakang. Ini banyak wajahnya dan semua itu ada riwayat. Dan maknanya satu saja. Ya Allah, ya Tuhanku, wahai Tuhan kami, bagimu segala kepujian. Di mana malaikat ikut kata sama. Kewajipan orang-orang mukmin terhadap malaikat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kewajipan orang-orang mukmin terhadap para malaikat. Oleh kerana mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dan mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah, maka orang-orang mukmin yang beriman kepada malaikat akan memberi wala, yakni kepercayaan dan kesetiaan, dan memberi sepenuh kasih sayang kepada mereka, dan mengelakkan diri daripada perkara-perkara yang tidak menyenangkan mereka. Setelah kita percaya dan beriman dengan sungguh-sungguh adanya malaikat dan sifat-sifat yang ada pada malaikat, di antaranya mereka sangat taat kepada Allah dan tidak sekali-kali derhakakan Allah. Dan mereka sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka beristighfar, minta Allah Ta'ala mengampunkan dosa orang-orang yang beriman, setelah mereka sendiri tidak berdosa. Dan mereka meminta rahmat Allah diberi kepada orang-orang yang beriman. Dan mereka sentiasa mengiringi bersama-sama dengan orang-orang yang beriman untuk menyenangkan orang-orang yang beriman itu di dunia dan di akhirat. Oleh kerana itu kita hendaklah hormat kepada malaikat dan buat perkara-perkara yang disukai oleh malaikat. Jangan buat perkara yang tidak disenangi oleh malaikat. Di antaranya, perkara yang tidak disenang oleh malaikat ialah perkara yang paling menyakiti malaikat ialah kufur, syirik, perkara-perkara dosa dan maksiat. Oleh itu, maka cara menghormati malaikat, seseorang itu hendaklah mengikhlaskan agamanya kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membersihkan i'tiqad, yakni kepercayaan dan amalan, dari segala bentuk syirik dan menjauhkan diri dari segala maksiat dan dosa. Di antara cara kita hormat para malaikat ialah kita jangan buat perkara yang dibenci oleh malaikat. Perkara yang paling dibenci oleh malaikat ialah kufur, syirik, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Yang zahir kita semua tahu, iaitulah ikut agama kafir, masuk agama kafir. Yang batin ialah tidak ikhlas
dalam mengerjakan ibadat. Tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita naklah jauh perkara kufur, syirik dan perkara yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan maksiat yang zahir dan batin supaya kita disayangi oleh malaikat. Para malaikat tidak memasuki rumah yang mengandungi maksiat atau diisi dengan benda-benda yang dimerkai oleh Allah, seperti gambar-gambar dan patung-patung, gambar-gambar makhluk yang bernyawa, gambar manusia, gambar binatang. Ini dibenci oleh malaikat. Patung-patung dibenci oleh malaikat. Kita jangan letak gambar dan patung dalam rumah. Sama ada gambar pemimpin, gambar apa, itu tidak molek diletak. Malaikat benci pada gambar-gambar dan patung-patung. Dan tidak menghampiri orang yang bergeloman dengan dosa. Malaikat tidak mendekati orang yang bergelomang dengan dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun la taqrubuhumul malaikah, jifatul kafir, wal mutamaddiqu bil khaluq wal junub." Sunan Abi Dawud wa Sahihul Jami'. Artinya, 3 perkara yang tidak dihampiri oleh malaikat. Bangkai, yakni mayat orang kafir, mayat orang yang bukan Islam, orang yang bergelomang dengan khaluq. Khaluq ialah sejenis bauan, kebanyakan bahannya za'faran. Za'faran ialah kemkumah, sejenis bahan bauan. Dan orang yang berjunub, orang yang dalam hadas besar, sehingga dia berwuduk, sehingga dia mengambil air sembahyang, walaupun dia tak mandi wajib lagi. Dari Abdullah bin Umar dan Aisyah radhiyallahu anhum, wa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril fi sa'atin ya'tihi fiha farasa alaihi hatta ishtadda 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ma yukhlifu Allah wa'adahu wa la rusuluhu thumma iltafata fa idza juru kalbin tahta سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب؟ فقالت والله ما دريت. فأمر به فأخرج. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكا bukan pataka, fashaka dengan sin besar, itu salah saja. Fashaka ilaihi ma wajad. فقال له إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب الصحيحين. Artinya, Nabi SAW telah berjanji dengan malaikat Jibril pada suatu masa yang ditetapkan. Dia datang menemuinya. Tiba-tiba terlambat, sehingga Nabi SAW menjadi cemas. Dia bersabda, Allah tidak sekali-kali memungkiri janji. Begitu juga para utusannya. Kemudian dia berpaling, lalu terpandang seekor anak anjing yang berada di bawah katilnya, dan bersabda, "Hai Aisyah, bilakah anjing ini masuk?" Aisyah menjawab, "Demi Allah, saya tidak tahu." Lalu dia menyuruh supaya anak anjing itu dikeluarkan. Maka Rasulullah SAW pun keluar bertemu malaikat Jibril dan memberitahunya apa yang terjadi. Maka Jibril berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami tidak masuk ke dalam rumah yang ada gambar dan anjing." Hadis ini menunjukkan malaikat benci pada gambar, yakni gambar makhluk yang bernyawa. Adapun gambar pandangan-pandangan yang tidak bernyawa, itu tidak menjadi salah. Gambar makhluk yang bernyawa dibenci oleh malaikat.
dan anjing. Setengah ulama mengecualikan anjing buruan, anjing untuk jaga kebun, anjing untuk jaga rumah. Dikecualikan oleh para ulama. Ada ulama yang mengecualikan. Ada ulama yang mengatakan anjing ini pun hendaklah diletak jauh daripada rumah, jangan dekat sangat. Kerana anjing ini dalam mazhab kita najis mughallazah, najis yang berat. Hadis ini menunjukkan malaikat Jibril yang sudah berjanji dengan Nabi SAW tak mari-mari. Tak mari-mari. Nabi dalam keadaan menunggu-nunggu kedatangan malaikat Jibril yang berjanji nak mari. Sudah tentulah ada satu perkara yang berlaku. Kerana Nabi SAW bersabda, Allah dan utusannya termasuk malaikat, tidak memungkiri janji sekali-kali. Tiba-tiba Nabi terpandang, ada anak anjing duduk bawah katil. Lalu Nabi suruh dikeluarkan anak anjing itu. Bawalah malaikat Jibril mari, dan Jibril memberitahu bahawa sebab dia tak masuk dalam rumah, kerana dia tidak masuk dalam rumah yang ada gambar dan ada anjing. Sabit dia dalam hadis-hadis sahih bahawa malaikat juga merasa jejek dengan bau busuk dan kekotoran yang dirasa cemar oleh manusia, seperti dinyatakan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akala thawma wal basala wal kuratha fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam. Al-Bukhari wa Muslim. Artinya, sesiapa yang memakan bawang putih, bawang besar, daun kucai, bukan bawang, daun kucai, kuras. Kuras ni daun kucai, bukan bawang. Daun bawang bersama lah juga, tapi kuras ialah daun kucai. Maka janganlah dia menghampiri masjid kita. Sesungguhnya malaikat merasa jejek apa yang dirasa oleh manusia, di mana makanan-makanan ini menyebabkan bau busuk. Bawang putih, bawang besar, kuras, kecuali yang dimasak. Dengan sebab itu makruh memakan bawang putih, bawang besar dan kuras yang mentah. Bila sudah dimasak, hilang bau dia, tak jadi makruh. Mentah jadi makruh. Termasuklah benda yang tak ada negeri Arab. Peta, jering, kedah, itu merupakan makanan-makanan yang makruh, yang menyebabkan bau yang tidak molek, di mana malaikat benci kepada bau yang tidak molek. Rasulullah SAW melarang seseorang itu meludah ketika sembahyang dengan sabdanya, idza qama ahadukum ila salati fala yabsuq an amamihi fa innahu innama yunajillah ma dama fi musallahu. Musallahu buang titik itu, musallahu bukan musallat, musallahu. Wala an yaminihi wa an yaminihi malaka wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fayadfunaha. Al-Bukhari. Artinya, apabila seseorang itu bersembahyang, maka janganlah dia meludah ke hadapannya, kerana sesungguhnya dia sentiasa bermunajat kepada Tuhannya selagi dia bersembahyang. Dan jangan meludah di sebelah kanan, kerana di kanannya ada malaikat. Berludah di sebelah kiri atau di bawah kaki kemudian timbuskan. Ini sembahyang di atas tanah. Masjid negeri Arab, masjid atas tanah. Bukan masjid Mekah Madinah hari ini itu baru zaman learning ada batu marmar. Zaman dulu pakai tanah begitu saja. Pakai tanah, tidak ada tika, tidak ada batu marmar. Ini zaman dulu. Orang zaman dulu payah tika. Di mana mereka yang awal Islam sembahyang di atas tanah. Di atas tanah kita boleh meludah begitu saja. Tetapi diingatkan di sini, jangan meludah di hadapan. Kerana kita menghadap Allah Ta'ala. Menghadap Allah Ta'ala, tak boleh ludah ke hadapan. Jangan ludah di sebelah kanan. Sebelah kanan ada malaikat.
ludah belah kiri dan kambuh. Sekarang macam mana atas sedik nak pakai ludah atas latar? Tak boleh. Tak boleh. Kena letak dalam sapu tangan. Kalau terpaksa meludah, letak dalam sapu tangan. Sembunyikan. Jangan orang sebelah kita merasa kotor. Malaikat juga merasa kotor. Kita menghormati malaikat sebagaimana kita menghormati orang yang kita nampak. Kesetiaan terhadap malaikat. Seseorang yang beriman itu hendaklah kasihkan malaikat. Maka tidak membeza-bezakan di kalangan mereka. Kerana mereka semuanya adalah hamba Allah yang sangat setia dan mulia. Mengerjakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Tidak ada satu malaikat pun tidak bersifat begitu. Oleh itu, tidak ada hujah bagi kita membeza-bezakan kasih dan memuliakan mereka. Sesiapa yang membezakannya adalah sesat. Seperti orang-orang Yahudi yang disebut sikap sesat mereka terhadap malaikat. Kita kena kasih kepada semua malaikat. Termasuk malaikat yang jaga neraka, kita kena kasih juga. Termasuk malaikat yang tulis dosa, kena kasih juga. Termasuk malaikat yang membawa fitnah kubur, kena kasih juga pada malaikat. Termasuk malaikat yang menurunkan bala bencana, iaitulah Jibril, dan bala tentera bersama dengannya. Kita kena kasih kepada malaikat-malaikat ini. Kerana mereka adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Jangan jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi pilih-pilih malaikat. Malaikat yang jaga rezeki saja, kasih. Malaikat yang bawa bala, marah. Orang Yahudi marah. Tak boleh begitu. Firman Allah Ta'ala, قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Artinya, katakanlah, yakni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang telah bermusuhkan Jibril, maka sesungguhnya dia, yakni Jibril itu, telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa-apa kitab sebelumnya, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, Rasul-Rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya adalah musuh bagi Allah, adalah musuh bagi orang-orang kafir. Apabila mereka mengetahui bahawa malaikat Jibril itu membawa wahyi kepada Nabi SAW, lalu mereka menyembunyikan dengki dan hasad mereka terhadap Rasulullah SAW di sebalik hujah-hujah yang diadakan kerana wahyi dibawa oleh malaikat Jibril yang bertugas juga untuk menurunkan balak dan azab ke atas kaum yang menentang Allah. Kalau wahyi itu dibawa oleh Mikail yang menurunkan rezeki dan hujan, mereka bersedia untuk menerimanya tanpa mereka menyadari bahawa kedua-duanya hamba Allah yang mempunyai tugas masing-masing, tugas yang mulia dari Allah, dengan tidak menyadari bahawa hujah yang menyalahi hukum Allah dan qiyas yang jadikan dalih itu telah menyesatkan mereka. Begitulah keadaan orang-orang yang mempunyai kitab yang tidak beramal dengan kitabnya. Wala'iyadzabillah. Sebab turun ayat ini ialah apabila orang-orang Yahudi di Madinah berpakat sesama mereka, kita tanya Muhammad, siapa yang bawa wahyi? Kalau yang bawa wahyi itu Mikail, malaikat yang jaga urusan rezeki, kita percaya dan kita ikut. Kalau yang bawa wahyi itu Jibril, oleh kerana tugas Jibril ini menurunkan bala bencana bersama dengan bala tentera malaikat, membinasakan kaum-kaum Nabi zaman dahulu yang lawan Nabi-Nabi mereka, yang tidak beriman kepada Allah. Itu di antara tugas malaikat Jibril.
Kalau Jibril yang bawa wahyi, kita kena lawan, tak boleh ikut. Kan Jibril ni jahat, kata mereka. Ini perangai orang Yahudi. Padahal semua malaikat adalah makhluk yang sangat taat kepada Allah. Allah Ta'ala menegaskan bahawa barang siapa yang bermusuh kepada Allah, bermusuh kepada Rasul-Rasulnya, bermusuh kepada Jibril dan Mikail, begitulah bermusuh dengan orang-orang yang menegakkan agama Allah dengan cara yang sebenar, Allah Ta'ala kata ini adalah kafir. Allah Ta'ala bermusuh kepada orang-orang yang kafir. Bermakna bermusuh dengan Jibril, bermusuh dengan Mikail, bermusuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermusuh dengan orang yang menegakkan ajaran Rasulullah, bermakna bermusuh dengan Allah. Lawan Allah. Kalau lawan Allah bermakna rosak akidah dia, rosak iman. Dan kita kena faham juga makna beriman kepada malaikat itu ialah beriman dengan semua malaikat. Semua malaikat. Macam beriman dengan semua rasul. Beriman dengan semua kitab. Kalau beriman dengan sebahagian, tak beriman dengan sebahagian, tidak sah imannya. Mestilah beriman dengan semuanya, termasuklah dengan semua malaikat. Wallahu a'lam.